Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, adalah lebih baik untuk kita perkenalkan diri secara ringkas terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadila Izian binti Muhammad Nur yang memegang kad matrik bernombor D20181084-014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azizi Azri bin Muhammad Arif, pemegang kad pengenalan D208181083940 dan saya adalah moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Amirah binti Japli, pemegang kad matrik D201810839663. Saya merupakan panel yang pertama. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Fazil, memegang kad matrik D201810840110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Urmila Ashikin binti Muhammad Nafsan, memegang kad matriks bernombor D2081084015. Saya merupakan panel yang ketiga. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Topik yang ingin dibincangkan ialah mengenai isu anak. Adakah dua anak itu ideal? Benarkah atau tidak? Sebelum saya meneruskan perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang topik kita pada hari ini, iaitu dua anak ini ideal. Benarkah? Kemajuan teknologi dan pemodenan pada masa kini dapat dilihat rata-rata isi rumah mempunyai dua ataupun seorang anak sahaja. Hal ini berlaku kerana kesibukan mereka dalam mengejar kerjaya mereka, dan hal ini telah mewujudkan proses penuaan penduduk di sesebuah negara. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada sesebuah negara dalam mendapatkan kuantiti dan kualiti tenaga buruh pada masa akan datang. Dalam mendapatkan maklumat ataupun info yang selanjutnya, marilah kita teruskan perbincangan pada hari ini dengan soalan yang pertama yang akan ditujukan kepada saudari Nurul Amirah binti Japli. Baiklah saudari Nurul Amirah, apakah yang dimaksudkan dengan konsep dua anak itu ideal, dan adakah saudari setuju ataupun tidak setuju dengan konsep yang diamalkan oleh sesebuah institusi kekeluargaan, dan apakah faktor yang mempengaruhi isu dua anak ini dibangkitkan pada masa ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan saya peluang untuk memberikan pendapat tentang konsep dua anak itu ideal. Dua anak ideal ini merupakan satu konsep yang diamalkan oleh sebilangan isi rumah di sesebuah negara, di mana isi rumah mempunyai bilangan satu atau dua orang anak sudah mencukupi bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perkahwinan lewat usia. Kelewatan berkahwin, terutamanya dalam kalangan wanita, menyebabkan berlaku masalah kesukaran dalam mendapatkan cahaya mata. Hal ini berlaku kerana tahap kesuburan bagi wanita yang berkahwin pada lewat usia adalah di tahap yang rendah. Seterusnya, faktor kesihatan. Faktor yang menyebabkan isi rumah mengamalkan konsep dua anak adalah untuk meningkatkan kesihatan untuk ibu dan juga anak. Ibu yang melahirkan perlu menyembuhkan luka dalamannya terlebih dahulu 2 hingga ke 3 tahun untuk pulih semula. Ibu yang belum sembuh dalamannya untuk melahirkan anak menyebabkan ibu tersebut berisiko untuk mendapatkan penyakit seperti kanser. Manakala anak yang dilahirkan sebelum ibu tersebut sembuh menyebabkan anak yang dilahirkan berkemungkinan akan mendapatkan penyakit seperti autism. Oleh itu, konsep dua anak ini diamalkan oleh sebilangan keluarga bagi mengekalkan kesihatan sama ada ibu maupun anak yang dilahirkan. Okey, faktor seterusnya, perancangan keluarga. Faktor perancangan keluarga menjadikan setiap keluarga dapat mengawal bilangan anak seperti yang mereka inginkan. Perancangan keluarga dilakukan oleh setiap isi rumah kerana mereka sangat sibuk dalam mengejar kerjaya dan juga untuk mengelakkan tekanan daripada melakukan pekerjaan. Berdasarkan laporan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga,
telah menunjukkan bahawa golongan wanita yang berusia 15 hingga 49 tahun telah mengambil tindakan untuk menjalankan perancangan keluarga dengan cara moden. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan tahap kesihatan bagi golongan wanita secara optimum. Seterusnya, ia juga telah menurunkan kadar kematian bagi kalangan wanita. Faktor yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor yang menyebabkan isi rumah mengamalkan konsep 2 anak adalah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini kerana sesebuah keluarga dapat merancang pengeluaran dan keperluan keluarga agar seimbang dengan pendapatannya. Anak yang ramai menyebabkan ketua keluarga tidak dapat menyeimbangkan keperluan dan pendapatannya. Ketua keluarga terpaksa berhutang bagi mendapatkan wang yang lebih untuk membeli keperluan asas dan juga keperluan anak-anak seperti baju, lampin dan juga susu. Oleh itu, sebilangan isi rumah memilih untuk mengamalkan konsep 2 anak ini bagi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terima kasih kepada saudari Amira atas perkongsian sebentar tadi berkaitan dengan konsep dan faktor isu tersebut dibangkitkan. Saya setuju apabila saudari menyatakan bahawa isu ini berlaku akibat daripada faktor perancangan keluarga, faktor kesihatan dan faktor kahwin lewat di kalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana kesibukan mereka dalam mengejar kejayaan mereka dan pemodenan telah menyebabkan mereka lebih suka bekerja berbanding membina keluarga pada masa kini. Baiklah, kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu saudari Syuhada. Kalau kita lihat kepada konsep 2 anak yang diamalkan oleh sesebuah negara, adakah saudari setuju atau tidak dengan konsep ini? Dipersilakan. Bagi saya, tidaklah saya bersetuju 100% dengan isu 2 anak ini. Bagi saya sangatlah ideal kalau isu 2 anak ini menjadi keutamaan dalam sesebuah keluarga. Seperti kita lihat dalam negara India yang mempunyai penduduk ramai dan kadar kesuburan yang tinggi, ini boleh mengawal sumber makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Apabila penduduk semakin ramai, sumber-sumber ini akan menjadi terhad. Memang isu ini agak tidak adil bagi wanita kerana menghadkan tahap kesuburan mereka. Tapi kalau kita lihat keluarga yang mempunyai ramai anak selalunya datang daripada golongan yang miskin. Anak 5-6 orang tetapi kos untuk membiayai rawatan, pendidikan, makanan adalah sangat terhad berbanding mereka yang berkejaya dan berpendapatan tinggi. Dengan perancangan keluarga kepada 2 anak, ia memberi kelebihan kepada golongan tertentu dan boleh mengurangkan kadar kemiskinan bagi sesebuah negara. Ia juga boleh mengurangkan populasi penduduk yang berlebihan saban tahun. Sebagai contoh, China yang mempunyai 1.3 bilion penduduk dapat dikurangkan sejak pengenalan dasar 1 anak. Taraf hidup terutamanya akan meningkat kerana anak kurang, so jumlah yang ibu bapa tertumpu kepada jumlah yang sedikit dan boleh menjamin tahap pendidikan, kesihatan dan kehidupan akan menjadi lebih mewah. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua kita pada hari ini kerana telah berkongsi pendapat beliau tentang konsep 2 anak ini. Baiklah, kita pergi kepada panel ketiga kita iaitu saudari Urmila. Baiklah saudari, pada pendapat saudari, mengapakah konsep 2 anak ini tidak ideal? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator dan sahabat-sahabat panel yang saya hormati. Persoalan tentang 2 anak ideal, benarkah? Jawapan saya tidak bersetuju kerana bagi saya isu 2 anak ideal ini adalah tidak benar. Isu 2 anak ini boleh menyebabkan krisis demografi terhadap sesebuah negara. Krisis demografi adalah pertumbuhan penduduk yang rendah ataupun berkurangan. Ini berlaku akibat daripada kadar kelahiran yang lebih rendah berbanding kadar kematian dalam sesuatu tempoh atau tahun tertentu. Memandangkan negara-negara Eropah kebanyakannya hanya memiliki 2 anak, pertumbuhan penduduk juga menjadi negatif.
Ini menyebabkan krisis demografi benar-benar berlaku di negara-negara mereka. Apabila bilangan golongan muda, terutamanya kanak-kanak, semakin berkurangan, ia bukan sahaja menyebabkan ketidakseimbangan demografi, malah turut memberi impak kepada kelangsungan populasi penduduk. Saya ambil contoh satu statistik. Menurut pakar, populasi China telah susut untuk kali pertama pada tahun 2018. Sejak 70 tahun lalu, jumlah kelahiran di seluruh negara itu juga telah susut sebanyak 25 juta dari tahun ke tahun berbanding jangkaan peningkatan 790,000 kelahiran. Dengan wujudnya krisis demografi, ianya telah memberi tekanan kepada ekonomi negara tersebut di mana ekonominya kian perlahan. Ditambah pula dengan kebimbangan tentang masyarakat tua dan tenaga kerja yang berkurangan. Walaupun kerajaan China ni telah melonggarkan dasar seorang anak dengan membenarkan rakyatnya mempunyai 2 anak, maksudnya 2 anak ni sudah menjadi ideal lah di negara berkenaan. Namun perubahan itu tetap tidak membawa kepada pertambahan lebih banyak wanita hamil. Oleh itu, kadar kelahiran tetap semakin merosot di mana ianya telah membawa pelbagai kesan negatif bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga kepada negara berkenaan. Okey, ini adalah bukti bahawa menunjukkan bahawa 2 anak sebenarnya tidak ideal. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kita atas perkongsian sebentar tadi. Hasil daripada perkongsian sebentar tadi dapat dilihat bahawa pengamalan konsep 2 anak ini di sesebuah negara menyebabkan berlakunya krisis demografi. Krisis demografi ini berlaku apabila pertumbuhan penduduk semakin berkurang ataupun menurun. Dengan ini menyebabkan timbulnya masalah dalam menggerakkan ekonomi negara dan menyebabkan negara menjadi mundur akibat daripada kekurangan tenaga buruh. Baiklah, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Baiklah saudari Nur Amira. Bolehkah saudari berikan contoh negara yang melaksanakan atau mengamalkan dasar yang menyebabkan isu 2 anak ini dibangkitkan? Dipersilakan. Terima kasih moderator atas soalannya. Okey, contoh negara yang telah mengamalkan konsep 2 anak ini adalah negara China. Negara China pada dahulunya telah menggunakan konsep ini untuk mengurangkan kadar pertumbuhan penduduknya. Hal ini kerana pada tahun 1970, kadar kelahiran di negara China telah meningkat secara menadak sehingga mencatat bilangan penduduk seramai 800 juta orang. Selain daripada itu, kesuburan penduduk pada tahun 1966 adalah sangat tinggi, sebanyak 6.4%. Peningkatan ini telah menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung sumber alam kerana penduduk telah melebihi sumber yang ada di negara China. Oleh itu, Maharaja China telah melaksanakan dasar 1 anak kepada seluruh penduduk negara China agar ledakan penduduk tidak berlaku secara berterusan di negara China. Negara yang turut mengamalkan konsep 2 anak ini ialah Indonesia. Hal ini demikian kerana ibu kota Indonesia iaitu Jakarta telah mengalami pertambahan penduduk. Oleh itu, pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan konsep 2 anak di Jakarta dengan moto 2 anak sudah mencukupi. Konsep ini telah wujud di Jakarta sejak era 70-an lagi, namun ia sempat meredup selepas era reformasi. Setelah itu, konsep ini bangkit semula dengan gelaran The First International Conference on Indonesian Family Planning and Reproductive Health pada 30 September hingga 2 Oktober 2019 di Yogyakarta. Terima kasih saudari Amira atas perkongsian sebentar tadi. Benar kata saudari, hasil dari pembacaan saya sebelum ini dapat dilihat negara China memang mengamalkan konsep tersebut adalah untuk mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk di negara beliau. Pada tahun 1970, kadar kelahiran di negara China meningkat secara mendadak. Hal ini kerana tahap kesuburan penduduk pada tahun 1966 adalah sangat tinggi, iaitu pada kadar 6.4%. Oleh itu, dasar ini juga turut diikuti oleh beberapa negara seperti Indonesia dan Singapura kerana berlakunya masalah pertumbuhan penduduk secara mendadak. Baiklah, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Paksaan ataupun keperluan, ini yang menjadi tanda tanya.
saudari syuhada, bolehkah saudari kemukakan persoalan ini dengan lebih jelas? Dipersilakan. Keperluan atau paksaan. Persoalan ini boleh dirungkam mengikut situasi yang berbeza. Yang pertama, kos sara hidup. Malaysia masih lagi dikategorikan sebagai antara negara yang memiliki kos sara hidup terendah di dunia. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang mempunyai jumlah ahli keluarga yang ramai, sudah semestinya kos yang diperlukan akan menjadi lebih besar. Tambahan pula, jika seseorang individu tersebut memiliki pendapatan yang tidak seberapa setiap bulan. Secara realitinya, kos bagi membesarkan seorang anak di Malaysia bukanlah satu kos yang kecil. Jika sesebuah keluarga ingin mempunyai anak seterusnya, ia akan beralih pula kepada kos kehamilan dan melahirkan. Kos itu yang diperlukan adalah antara kedua-dua fasiliti kerajaan atau swasta sememangnya mempunyai perbezaan yang agak besar. Jika anda mendaftarkan diri di klinik atau hospital kerajaan, anda hanya memerlukan kos sekitar 200 hingga 300 ringgit sahaja, termasuklah cas harian. Tetap mahal kerana sekarang ini sudah tiada perkhidmatan bidan. Manakala bagi hospital atau perubatan swasta, anda boleh mendapatkan perkhidmatan serendah RM4,000 sehingga RM20,000 bergantung kepada jenis hospital dan pilihan pakej yang anda pilih. Seterusnya untuk working mom. Pengurusan masa adalah sangat penting. Menurut Dr. Yusof Al-Qadrawi, terdapat pepatah Arab yang menyatakan pengurusan masa adalah penting bagi wanita yang berkejaya kerana mereka perlu bijak dalam membahagikan masa dan antara masa dan tanggungjawab mereka. Sebagai seorang yang berkejaya, tanggungjawab mereka adalah sangat penting sama ada kepada pekerjaan atau keluarga. Ramai yang akan berasa bahawa masa berjalan begitu pantas sehingga 24 jam dalam sehari tidak mencukupi untuk seseorang itu melaksanakan tugas harian. Oleh itu, masa seharusnya diurus dengan efektif agar tidak wujud pembaziran masa. Kerja pejabat seharusnya diselesaikan di pejabat. Jika kerja-kerja yang tidak dapat diselesaikan dibawa pulang, pasti akan mengurangkan masa bersama keluarga kerana terlalu sibuk mahu menghabiskan kerja tersebut. Secara tidak langsung, ia akan menghadkan komunikasi antara keluarga. Apabila berada di pejabat pula, mereka seharusnya melupakan hal di rumah untuk seketika. Justru itu, mereka dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap kerjaya mereka dan dapat mengelakkan daripada membawa balik kerja di rumah. Oleh itu, dua anak adalah sangat ideal bagi ibu yang bekerja kerana ia sedikit terbeban jika mempunyai anak yang ramai untuk memberi perhatian antara kerjaya dan keluarga. Ia juga bergantung kepada keluarga itu sendiri untuk membuat perancangan keluarga dengan tepat. Seterusnya, sesuai dengan norma sosial. Di Eropah dan banyak negara di luar Eropah mempunyai dua anak telah menjadi kebiasaan yang dikongsi secara meluas antara generasi dan kumpulan sosial. Kerana norma ini meluas, kebanyakan orang tahu mengenainya. Ia membantu individu yang tidak pasti tentang perancangan keluarga mengenai pilihan mereka bahawa saiz keluarga ideal mereka adalah dua anak. Lebih-lebih lagi, banyak orang mungkin menerima isyarat daripada ibu, keluarga, saudara mara yang mempunyai tanggapan bahawa dua anak adalah sangat ideal. Kadang-kadang ia mengikut kepada keluarga, selalunya mak dah ada dua orang anak, nanti anak-anak yang lain pun diturut mendapat dua orang anak. Isu ini menjadi paksaan apabila isu dua anak ini bertukar menjadi dasar kerajaan. Sebagai contoh, kerajaan menetapkan dasar dua anak bagi sesebuah keluarga. Saya tertarik dengan situasi yang berlaku di sebuah negeri di Timur Laut India iaitu Assam disebabkan isu dua anak ini. Sesebuah negeri tersebut yang berada di Timur Laut India sedang mempertimbangkan RUU yang akan mengenakan had dua anak untuk semua pegawai kerajaan. Dasar ini belum lagi dijalankan, mungkin dalam tahun 2021 baru akan dilaksanakan. Saya petik kata-kata Menteri Kesihatan Assam iaitu Himanta
Wasarma dalam satu sidang media, sekiranya seseorang ingin bekerja dengan pemerintah asam, pegawai kerajaan terutamanya, orang itu tidak boleh mempunyai lebih daripada 2 anak. Bayangkan kalau dekat Malaysia mempunyai situasi sebegini. Ketika perkara ini mulai berlaku, mereka yang berada dalam government dan sudah mempunyai 2 anak tidak boleh mendapatkan anak yang ketiga. Sekiranya seorang pekerja mempunyai lebih dari 2 anak semasa bekerja, pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Dasar ini juga akan mewujudkan kelayakan calon dengan lebih dari 2 anak untuk mencalonkan diri dalam pekerjaan tempatan, pembandaran dan sebagainya. Kegiatan kerajaan dan wakil rakyat tempatan yang mempunyai anak ketiga semasa memegang jawatan akan dipaksa untuk mengundurkan diri disebabkan dasar tersebut. Ia akan meningkatkan prospek bahawa banyak wanita akan dipaksa melakukan pengguguran untuk menyelamatkan pekerjaan mereka jika mempunyai anak melihat 2 anak. Secara keseluruhan, saya melihat isu ini menjadi paksaan atau keperluan jika ia berada di situasi yang betul. Ia juga bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh sesebuah keluarga untuk melihat sejauh mana mereka dapat menjalankan tugasan harian dengan mudah dengan hanya mempunyai 2 anak. Baiklah, terima kasih saudari Syuhada kerana telah menjawab persoalan yang bermain di minda setiap warga terhadap isu 2 anak ini. Baiklah, kita pergi ke soalan yang terakhir. Saudari Urmila, adakah pengamalan dasar ataupun konsep 2 anak ini memberi kesan kepada sesebuah negara? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator tentang soalan yang telah diajukan. Pengamalan memiliki 2 anak ini sudah tentunya memberi kesan kepada sesebuah negara. Kesan tersebut boleh terdiri daripada kesan positif dan juga kesan negatif. Bagi kesan positif, sumber yang ada di sesebuah negara berupaya untuk menampung dan memenuhi keperluan penduduk. Dalam hal ini, tekanan terhadap sumber alam berkurangan, sumber tidak diancam kepupusan atau kehabisan. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan pengangguran juga boleh dapat diatasi. Kesan positif yang seterusnya ialah penduduk di negara terlibat juga berupaya untuk memperbaiki taraf sosial hidup mereka seperti peningkatan kualiti pendidikan, pembasmian buta huruf, meningkatkan kualiti kesihatan, mewujudkan rangkaian perhubungan dan pengangkutan serta kemudahan-kemudahan asas dan sebagainya. Namun, sudah tentu ada kontranya, iaitu memberi kesan negatif. Kesan negatif ini adalah kesan yang paling jelas berlaku di kebanyakan negara yang mempunyai 2 anak dalam sesebuah keluarga. Antara kesan-kesannya adalah kadar kesuburan masih di tahap rendah, kekurangan tenaga kerja, dan masalah peningkatan warga tua. Kesan ini sememangnya sedang dialami oleh negara-negara yang memilih untuk mempunyai 2 anak sahaja, termasuklah beberapa negara seperti di negara China dan kebanyakan di negara-negara Eropah. Masalah yang berlaku akibat daripada memilih untuk memiliki 2 anak ini juga boleh memberi kesan jangka masa panjang. Kesan yang pertama iaitu kadar kesuburan masih lagi di tahap rendah. Saya ambil satu contoh di negara China. Kajian yang telah dilakukan selama 2 dekad terakhir menunjukkan bahawa sememangnya tahap kesuburan di negara China masih lagi rendah. Hasil kajian mendapati sekitar 90% wanita di negara China dilaporkan hanya mempunyai 1 anak sahaja. Walaupun di negara ini telah memberi perlepasan untuk mempunyai 2 anak. Terdapat ramai lagi yang takut untuk mengambil langkah ini kerana setelah sekian lama dibesarkan dengan polisi 1 anak. Rakyat Cina juga telah terbiasa merancang keluarga. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kebimbangan rakyat Cina yang tidak mampu untuk menanggung kos. Kos untuk menanggung membesarkan anak-anak sememangnya tinggi. Termasuklah kos menanggung pendidikan anak-anak mereka. Jadi,
jelaslah bahawa kebanyakan rakyat di negara China ni masih lagi mempunyai kadar kesuburan di tahap rendah. Kesan yang kedua pula, kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja di sesebuah negara amat penting dalam membantu meningkatkan sektor ekonomi, terutamanya kumpulan usia muda. Apabila memilih untuk mempunyai 2 anak, telah memberi kesan kepada tenaga kerja di mana ianya semakin berkurangan. Disebabkan hal ini, sesetengah sektor ekonomi mengalami krisis tenaga kerja, terpaksa mengimport pekerja dari luar. Menurut World Bank, negara China mengalami kadar penuaan yang terpantas dalam sejarah kemanusiaan dunia. Dalam hal ini, dijangkakan sebanyak 40% penduduk China yang berumur 60 tahun pada tahun 2050 kelak. Ini menunjukkan bilangan warga tua yang semakin banyak. Bahkan pada masa kini juga, keadaan fizikal majoriti pekerja di negara berkenaan sudah lanjut usia. Jumlah cukai juga banyak yang perlu dikenakan kepada pekerja apabila nisbah pekerja kepada pesara 1:5. Oleh hal yang demikian, lebih banyak golongan yang tidak produktif kerana kekurangan golongan muda yang seharusnya melakukan kerja-kerja melibatkan fizikal. Bagi negara China, ia mengambil masa kira-kira 2 dekad sebelum kesan positif bagi pasaran buruh. Tetapi dengan syarat pasangan Cina hendaklah memilih untuk mempunyai anak yang lebih banyak. Keluarga seharusnya mengambil langkah untuk memiliki anak lebih daripada 2. Namun, senario ini tidak mungkin berlaku kerana melibatkan kos. Oleh hal yang demikian, perkara ini dikhawatiri menyebabkan kemerosotan ekonomi atau penurunan sektor ekonomi. Kesan yang terakhir iaitu peningkatan warga tua. Seperti di negara India, dengan pertumbuhan penduduk negatif, bilangan orang tua yang menerima perkhidmatan sosial lebih besar daripada asas cukai muda yang membayar untuk perkhidmatan sosial mereka. Apabila bekalan tenaga buruh berkurang disebabkan lebih ramai golongan warga tua, ianya memberi bebanan kepada kerajaan untuk membayar pensyen dan menyediakan kemudahan percuma. Bukan itu sahaja, pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh golongan ini dan ianya juga merupakan satu cabaran untuk kerajaan dalam membiayai mereka. Seperti di negara China pula, sebilangan besar warga tua tidak mempunyai pendapatan yang stabil. Masalah seterusnya ditambah pula dengan rawatan warga tua dan pengebumian yang meningkat secara mendadak. Kesannya, kerajaan terpaksa mendirikan banyak kemudahan kesihatan kepada golongan ini di mana ianya memerlukan kos yang tinggi. Selain kemudahan penjagaan yang tidak mencukupi, kekurangan penjaga profesional dan pengurusan yang lemah rumah jagaan warga emas juga adalah 2 aduan utama dalam kalangan penduduk tua. Disebabkan golongan warga tua yang terlalu ramai, setengah pusat jagaan juga tidak mahu menerima mereka kerana tidak mempunyai sumber kewangan atau payment guarantor. Jadi, kesimpulannya, ini merupakan kesan-kesan negatif yang sememangnya berlaku di beberapa negara yang memiliki 2 anak. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kita pada hari ini kerana telah memberikan hujah tentang kesan yang akan dialami oleh sesebuah negara jika mengamalkan konsep 2 anak ini. Baiklah, daripada hujah yang diberikan tadi, kita dapat lihat bahawa pengamalan konsep 2 anak ini memang memberi kesan kepada negara yang mengamalkan konsep 2 anak ini. Hal ini kerana jika sesebuah isi rumah mengamalkan konsep 2 anak ini, memang sesebuah negara itu akan jatuh merundum akibat daripada kekurangan jumlah tenaga buruh. Hal ini akan menyebabkan sektor ekonomi di sesebuah negara itu tidak dapat dijalankan kerana berlakunya proses penuaan penduduk dan menyebabkan kekurangan tenaga kerja akibat daripada kekurangan anak muda. Baiklah, berakhirnya perbincangan sebentar tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana telah memberi ataupun meluangkan masa mereka dalam menyampaikan ataupun menyuarakan pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini. Saya harap perbincangan yang diberikan ataupun ilmu yang diberikan tadi tidak hanya
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah, sekian. Terima kasih.